Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya Dr. Nordayana Arifin, rakan-rakan seperjuangan di Jabatan Sejarah Universiti Malaya dan seterusnya kepada siapa saja yang menonton video saya pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan sebuah topik sejarah yang bertajuk sejauh manakah korupsi dalam gereja membentuk gerakan reformasi di Eropah. Sebelum itu, saya akan menerangkan pengenalan kepada tajuk ini terlebih dahulu. Sebelum abad ke-15 Masihi, masyarakat di Eropah berada di bawah lingkungan sistem pentadbiran yang bercorak feudalism. Ini bermakna ketika itu autoriti utama diberikan kepada institusi kegerejaan Roman Katolik di Eropah. Kehidupan ataupun banyak aspek dalam kehidupan masyarakat di Eropah, kita lihat mereka ini dikawal ataupun ditentukan oleh doktrin yang kita sebut sebagai fatwa yang dikeluarkan oleh institusi kegerejaan Roman Katolik tersebut. Namun begitu, setelah wujudnya gerakan reformasi di Eropah ini, kita lihat banyak aspek dalam kehidupan masyarakat mula berubah sedikit demi sedikit. Dan gerakan pembaharuan agama atau yang kita sebut sebagai gerakan reformasi gereja ini dilihat sudah mula mempersoalkan autoriti dan kemutlakan kuasa yang dimiliki oleh institusi kegerejaan Roman Katolik tersebut. Kita berbalik kepada persoalan utama kita, apakah penyebab yang berlakunya sehingga berlakunya gerakan reformasi di Eropah pada awal abad ke-15 ini. Faktor pertama, korupsi dalam institusi gereja. Korupsi dalam gereja ini dikatakan bermula apabila sistem ekonomi ala kapitalisme menggantikan sistem ekonomi yang bercorak feudalism. Ini bermakna perkara ini telah mendorong persaingan yang sengit dalam kalangan masyarakat di Eropah ketika itu untuk mengejar kemewahan dan kekayaan yang bersifat materialistik. Dan perkara ini jugalah yang mengubah pentadbiran asal institusi kegerejaan tersebut, kerana golongan gereja ini juga tidak mahu ketinggalan dalam mengejar kekayaan dan kemewahan dunia. Tambahan pula, mereka ini mempunyai keistimewaan yang tiada pada masyarakat lain, iaitu kedudukan dan jawatan yang mereka pegang. Kegairahan ini bukan sahaja menyebabkan golongan pedri semakin taksub untuk mengejar kemewahan tersebut, malah ianya menjerumus pula ke arah perbuatan korupsi seperti gejala rasuah. Malah keadaan bertambah parah apabila perkara korupsi ini bukan sahaja melibatkan jawatan-jawatan bawahan dalam golongan institusi gereja tersebut, malah ianya juga melibatkan jawatan-jawatan tertinggi dan terpenting dalam institusi kegerejaan tersebut, seperti jawatan Pop yang dikenali sebagai ketua gereja. Dan apabila menyedari kepada keistimewaan jawatan-jawatan dalam institusi kegerejaan tersebut, mendorong pula masyarakat di Eropah untuk bersaing dan merebut jawatan dalam institusi gereja tersebut, sehingga ianya pula lama kelamaan menjerumus ke arah politik wang dan amalan rasuah untuk memenangi jawatan tersebut. Seperti yang kita boleh lihat semasa pemilihan jawatan Pope Alexander yang ke-6 dan juga jawatan Pope Rodrigo Borgia of Valenza, di mana mereka ini telah menggunakan amalan rasuah ataupun politik wang untuk mendapatkan jawatan tersebut. Dan perubahan cita rasa yang kita lihat dalam kalangan pedri dan pop ini dalam mengejar kemewahan telah memberi kesan kepada institusi gereja itu tersebut, di mana berlaku peningkatan dalam pengeluaran perbelanjaan institusi gereja tersebut. Tambahan pula, ketika itu kita lihat pada masa yang sama, tentera-tentera daripada kerajaan Uthmaniyah mula menyerang beberapa kota dan wilayah-wilayah
di benua Eropah tersebut. Dan perkara ini menuntut kepada institusi kegerejaan Roman Katolik tersebut untuk mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi bagi menampung ekspedisi ketenteraan tersebut. Dan lama kelamaan kita lihat ianya memberi impak yang sangat besar kepada institusi kegerejaan Roman Katolik tersebut, di mana makin lama sektor perbelanjaan di institusi tersebut semakin merosot, dan ia mendesak pula institusi gereja untuk melakukan perbuatan korupsi yang lain seperti penjualan indulgence kepada masyarakat awam, yang mana kita sebut indulgence itu merupakan penjualan sijil pengampunan. Dan lama kelamaan institusi gereja ini semakin selesa dengan perbuatan korupsi ataupun penjualan indulgen tersebut, dan mereka berasa taksub untuk mengejar. Ialah apabila dah menjual indulgen dan laku, mereka memperoleh wang dan menyebabkan mereka semakin ingin melakukannya lagi. Malah kita boleh lihat ada beberapa pop ketika itu yang menjual indulgen tersebut dengan harga yang sangat tinggi kerana terlalu taksub dengan kekayaan daripada hasil penjualan indulgen tersebut. Dan perkara inilah yang sedikit sebanyak telah menimbulkan rasa keraguan dalam institusi kegerejaan, sehingga gerakan reformasi ini tercetus untuk mempersoalkan autoriti dan kemutlakan kuasa yang dimiliki oleh institusi kegerejaan tersebut. Kita beralih kepada faktor yang kedua, kemajuan dan perkembangan intelektual. Benua Eropah pada pertengahan abad ke-14 Masihi dikatakan sudah mengalami perkembangan intelektual yang sangat ketara, impak daripada gerakan Renaissance yang muncul selepas zaman kegelapan di Eropah yang dikenali sebagai A Dark Age of Europe. Dan gerakan Renaissance ini dikatakan merupakan gerakan kelahiran semula di benua Eropah, yang mana ianya menandakan kepada kebangkitan semula kegemilangan aspek falsafah, kesenian dan kesusastraan Greek dan Latin. Meskipun gerakan ini hanya mencakupi aspek intelektual dan tidak bersifat keagamaan, namun kita lihat ianya mampu merubah pemikiran masyarakat di Eropah ketika itu daripada pemikiran yang bersifat jumud ataupun kolot kepada pemikiran yang bersifat kritikal dan intelektual, yang mana akhirnya pemikiran ini mendorong masyarakat di Eropah untuk bergerak maju ke hadapan tanpa bergantung kepada institusi kegerejaan Roman Katolik, yang mana akhirnya gerakan ini menyemarakkan rasa keyakinan dan keberanian dalam kalangan masyarakat di Eropah untuk mempersoalkan semula autoriti dan kuasa institusi kegerejaan Roman Katolik tersebut. Dan sedikit sebanyak bertitik tolak daripada perkara ini, tercetuslah gerakan reformasi gereja di Eropah pada abad ke-15 Masihi. Faktor seterusnya, penentangan Martin Luther. Martin Luther merupakan seorang bekas paderi gereja Roman Katolik di Wittenberg, Jerman. Namun setelah itu, beliau telah mengetuai gerakan penentangan yang disebut sebagai Protestan setelah mendapat sokongan daripada masyarakat awam. Berdasarkan pengalaman beliau ketika menyertai gereja Roman Katolik ini, beliau mendapati bahawa terdapat kepincangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh institusi gereja tersebut demi menjaga kedudukan golongan gereja tersebut. Beliau berpendapat bahawa selama ini penganut agama Kristian dikelirukan dengan beberapa doktrin ataupun fatwa yang telah dikeluarkan, yang sengaja diada-adakan oleh institusi kegerejaan tersebut. Beliau juga telah mengemukakan beberapa doktrin. Antara doktrin yang terkenal ialah Doctrine of Justification Bay, di mana secara asasnya doktrin ini menganjurkan bahawa seseorang penganut agama Kristian itu
tidak perlu untuk bergantung kepada orang perantaraan untuk melakukan amal ibadat seperti yang dilakukan oleh kegerejaan Roman Katolik. Sebaliknya, penganut agama Kristian itu sendirilah yang perlu berhadapan dengan Tuhan. Martin Luther juga telah lantang mempersoalkan konsep Treasury of Merits yang dilakukan oleh gereja Roman Katolik, di mana konsep ini telah menghalalkan penjualan indulgence ataupun sijil pengampunan kepada masyarakat awam. Luther juga pernah menyertai beberapa forum perdebatan bersama ahli teologi gereja Roman Katolik di dalam peristiwa yang dipanggil sebagai The Leipzig of Disputation, di mana ketika ini Martin Luther telah menentang habis-habisan amalan pematuhan secara sepenuhnya terhadap institusi kegerejaan, di mana beliau beranggapan bahawa amalan ini bukanlah tuntutan dalam ajaran agama Kristian, tetapi sebaliknya ianya hanyalah sebuah doktrin yang diada-adakan oleh institusi gereja Roman Katolik untuk mengukuhkan kedudukan golongan gereja. Tidak cukup dengan itu, Martin Luther juga telah mengkritik beberapa doktrin yang berkaitan dengan seksualiti. Misalnya, beliau telah mengkritik interpretasi Saint Augustine yang menggunakan konsep the originals of sin yang meletakkan amalan pembujangan ataupun disebut sebagai celibacy sebagai amalan yang paling mulia dan tertinggi dalam kalangan padri dalam institusi kegerejaan Katolik di Eropah. Rata-rata golongan Protestan dan Martin Luther ini mengkritik amalan pembujangan yang dilakukan oleh institusi kegerejaan Roman Katolik dan ikrar membujang yang dikenali sebagai monastic vows of continence dalam kalangan padri. Menurut Luther, konsep yang diperkenalkan oleh gereja Roman Katolik ini adalah bertentangan dengan konsep Tuhan, di mana adalah mustahil seseorang manusia biasa itu untuk meniru sifat Tuhan yang tidak berkahwin. Dan beliau mengkritik amalan pembujangan ini kerana beliau beranggapan bahawa golongan Kristian Katolik di Roman ini telah menafikan perasaan seksualiti dalam diri mereka yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Maka bertitik tolak daripada gerakan penentangan yang dilakukan oleh Martin Luther ini, maka tercetuslah gerakan reformasi yang telah mempersoalkan autoriti dan kewibawaan institusi kegerejaan Roman Katolik. Kesimpulannya, gerakan reformasi gereja di Eropah pada abad ke-15 Masihi ini bukan sahaja mampu merubah fahaman masyarakat ketika itu, malah ianya menyemai semangat dalam kalangan masyarakat tersebut untuk mempertikaikan kemutlakan institusi keagamaan di Eropah ketika itu. Malah kita dapat lihat hasil daripada gerakan reformasi ini terdapat dua aliran yang muncul dalam agama Kristian di Eropah ketika itu, iaitu aliran yang sedia ada, iaitu aliran yang bermazhab Katolik, dan juga aliran agama Kristian yang bermazhab Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther tersebut. Dan jika kita lihat daripada gerakan reformasi tersebut, ianya menandakan bahawa masyarakat di Eropah ketika itu sudah mempunyai pemikiran yang kritikal dan intelektual. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.